Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat menenangkan hati dan pikiran kami. 主啊，求你帮助我们，让我们可以安静我们的心。 Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. 求你对我们说话，因为我们你儿女们已经预备好来聆听你的话语。 Urapilah kedua hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. 求你以圣灵的大能来膏抹你两位仆人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak dan Ibu, Shalom. 弟兄姐妹，早上好，平安。 Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Nya. 今天很高兴，我可以与大家来分享神的话语，也可以一起来敬拜神。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-29. 我们一起来翻开我们的圣经《耶利米书》第29章。 Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 我们来一起读第1到第10节。 Ayat pertama sampai dengan ayat yang 10. 第1到第10节。 Untuk ayat pertama sampai dengan kelima dibacakan dalam bahasa Mandarin, ayat selanjutnya saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. 第1到第5是用中文来读，第6到第10牧师会为我们读，用印尼文。耶利米书第29章第1到第5节，先知耶利米从耶路撒冷寄信与被掳的祭司、先知和众民，并生存的长老，就是尼布加尼撒的，从耶路撒冷掳到巴比伦去的。 这在耶哥尼亚王和太后、太监，并犹大、耶路撒冷的首领以及工匠、铁匠，都离了耶路撒冷以后，他接沙番的儿子以利亚撒和希勒家的儿子基玛利的手寄去。他们二人是犹大王西底家 打发往巴比伦去见尼布甲尼撒王的信上说：万军之耶和华以色列的神对一切被掳去的，就是我使你们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人，如此说：你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的。 Ayat yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang kamu mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak dan Ibu, kita bersyukur Tuhan mengaruniakan negeri yang elok bagi kita untuk kita tinggali. 弟兄姐妹们，我们要感谢神，因为上帝赐给我们这么美丽的国家，让我们可以居住在这里。 Indonesia merupakan negara yang kaya dalam sumber daya alam, pemandangan yang indah. 印尼是拥有了自然资源丰富自然的资源，也有美丽的风景。 Indonesia kaya di dalam berbagai macam budaya dan juga relatif untuk aman dan nyaman untuk kita tinggali. 印尼也拥有了文化财富，也相对来说是舒服和安全的地方。 Akan tetapi di dalam anugerah Tuhan ini kita juga berhadapan dengan tantangan-tantangan dihadapi oleh negara kita. 但是在神的恩典中，我们也面对
我们国家也面对很多挑战。 di mana kita melihat masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. 我们可以看到，在印尼有很多人，他们还在贫穷的情况下生活。 Masih banyak kita perhatikan ketidakadilan di dalam penegakan hukum di negara kita. 我们也注意到有很多不公正的事件。 Kemudian kita juga masih melihat ketimpangan antara yang orang-orang yang berada dengan orang-orang yang miskin. 我们也看到有很大的就是富穷有很大的距离。 Belum lagi dalam berbagai daerah-daerah tertentu intoleransi dan radikalisme masih tetap ada. 也有在很多地方，我们都可以看到不宽容和激进主义。 Indonesia juga merupakan negara yang rawan juga terhadap bencana-bencana alam. 印尼也是一个地方很容易受到灾祸的国家。 Dan kalau kita melihat tingkat kebahagiaan berdasarkan survei dari World Happiness Report, dikatakan bahwa Indonesia itu berada pada urutan 84 dari 130 negara yang disurvei. 如果我们按照全球的幸福报告的话，我们看到印尼是在130国家中排第84。 Kalau dibandingkan dengan Singapura yang peringkat 25, tingkat kebahagiaan negara kita jauh di bawahnya. 如果我们跟新加坡比较的话，它就是排名25，我们还是差得很远。 Demikian juga dengan tingkat angka korupsi di negara kita. Berdasarkan survei yang dilakukan, negara kita termasuk nomor 110 dari 180 negara yang disurvei. 如果我们也看到腐败率的话呢，在180个国家，印尼也排名是第110位。 Di dalam realita ini, Bapak dan Ibu, apakah kita masih bangga terhadap negeri kita ini? 在这样的事实上，我们是否还为印尼骄傲呢？ Apakah kita masih merasa bahagia, kita merasa bersyukur, kita merasa mengasihi bangsa dan negara kita ini? 我们是否还觉得有感恩的心，也还是热爱我们的国家吗？ Banyak orang yang membandingkan negara kita dengan negara-negara lain. 很多人就把印尼与别的国家比较。 Banyak orang yang tidak merasa bangga tinggal di Indonesia karena merasa bahwa negara kita bukanlah negara yang ideal untuk dibanggakan. 很多人不觉得骄傲住在印尼，因为他们不觉得他们应该为印尼自豪。 Sehingga perspektifnya, pandangannya terhadap negara adalah pandangan yang negatif. 所以他们都有负面的看法。 Saudara-saudara, apakah kita mengasihi bangsa kita? 弟兄姐妹们，我们是否爱我们的国家？ Kalau kita mengatakan, aku mengasihi bangsa kita, apa yang kita perbuat bagi negara kita? 如果我们说我们爱我们的国家，我们做了什么？ Bapak dan Ibu, saya mengajak kita mengkilas balik terhadap kondisi ketika manusia belum diciptakan. 弟兄姐妹们，我要弟兄姐妹可以回顾到上帝如此来创造世界。 Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, sebelum Tuhan diciptakan, sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas segala bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 上帝创造世界时，在创世纪第1章第26节，神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。” Ya, jadi sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah memikirkan satu kondisi tempat tinggal bagi manusia hidup yang aman, yang damai, yang nyaman, yang sungguh nikmat untuk ditinggali. 人在被创造之前，神已经设计、已经创造好了一个地方，就是很舒适、安全的，让人类可以住。
Dan dalam kisah penciptaan yang detail lagi, yaitu pada Kejadian pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 在创世更详细的故事呢，上帝也是把人类放在伊甸园里面，让人类可以管理伊甸园。 Mari Bapak dan Ibu kita lihat bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya. 我们看到上帝的如何把人安置到伊甸园。 Ini merupakan satu kedaulatan Allah di mana Tuhan akan menempatkan manusia. 这就是上帝的主权，是他安置人类。 Ketika Tuhan menempatkan kita untuk lahir, untuk hidup di Indonesia, itu berada di dalam kedaulatannya Tuhan. 当上帝也让我们出生在印尼，这也是上帝的主权。 Dan ada maksud Tuhan untuk tempat di mana Tuhan menempatkan kita. 这也一定是有上帝的旨意，上帝把我们安置在印尼。 Di sini dikatakan bahwa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 就是来去修理和看守这个伊甸园。 Saudara-saudara, bukankah ini merupakan satu tanggung jawab yang Tuhan ingin agar manusia lakukan untuk tempat di mana dia tinggal? 这不是上帝给人类的一个在他居住地方的一个责任吗？ Dan lebih lanjut lagi kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 28 yang seringkali dikatakan ini merupakan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia. 接下来我们再看创世纪第1章第28节，我们就可以看到，就是有上帝给我们的文化使命。 Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. 真如此说，就要生养众多，遍满地面，治理这地。 Manusia bukan saja ditempatkan di dalam Taman Eden, tetapi ada satu tanggung jawab, ada mandat yang Tuhan berikan agar manusia bisa melakukan. 神不单只暗指人类在伊甸园，但是神也给了使命。 Di sini ada kata menaklukkan dan menguasai, sebetulnya ini merupakan bagian dalam mengusahakan dan memelihara bumi sebagaimana dikatakan pada Kejadian pasal 2. 神要我们治理与管理，里面就是包括了修理，也看守伊甸园，就是像上帝在创世纪第1章对我们说的。 Di dalam bahasa aslinya kata bumi di sini digunakan kata eretz. 在原文里，这地呢，就是用 eretz， 希伯来文就用 eretz 这个字。 Di dalam bahasa Indonesia kata eretz ini seringkali diterjemahkan dengan kata negeri, kata tanah, kata bumi, kata daerah tempat tinggal. 在印尼语呢，这个 eretz 就是用 negeri tanah bumi 或者 daerah 来翻。 Jadi kata eretz ini di dalam bahasa Indonesia untuk menunjuk kepada negeri dan tanah itu lebih daripada 1.700 kata. 那这个 eretz 就是指着在印尼语的 negeri 或者是 tanah 有1700次。 Dengan kata lain bahwa mandat budaya ini bahwa Tuhan ingin agar kita bertanggung jawab terhadap negeri kita, tempat di mana kita hidup, tanah di sekitar kita di mana kita berdiam di dalamnya. 换一句话说，神就给了我们使命，让我们在我们住的地方，我们可以负责任。 Jadi ketika manusia diciptakan, manusia diberikan satu tempat yang ideal bagi kita, bagi manusia untuk hidup. 当人类被创造的时候，上帝就赐给人类有一个很理想的地方可以居住。 Akan tetapi kita tahu bahwa manusia pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. 但是我们知道，人类后来就陷入罪了。 Manusia kemudian diusir dari Taman Eden itu. 后来人类就被赶出伊甸园了。 Dosa yang dilakukan oleh manusia juga berdampak kepada bumi, kepada negeri, kepada tanah di mana mereka tinggal. 人犯了罪，这就是带给很大的影响，在他居住的地方。 Firman Tuhan mengatakan bahwa
Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa itu harus bekerja keras seumur hidup mereka dan menghasilkan sehingga mereka bisa menghasilkan cukup makanan bagi mereka. 神的话语说，就是因为亚当夏娃犯了罪，那亚当就要很努力的一生工作，让这个土地可以产生足够的食物，让他们可以吃。 Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan mandat budaya, Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola bumi. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa? 当人类被创造的时候，神赐给还未犯罪的时候，神赐给人类一个使命。但是当他们已经犯罪了以后，那就如此呢？ Kalau kita memperhatikan nas Alkitab yang tadi kita baca Bapak dan Ibu. 如果我们注意到我们刚才读的经文， Nas Alkitab ini yang merupakan bagian dari surat yang dikirimkan oleh Yeremia kepada orang-orang Yerusalem yang hidup di Babel yang dikatakan sebagai hidup di pembuangan. 这就是耶利米在耶路撒冷写信给在被掳在耶路撒冷的人。 Di sini Yeremia tinggal di Yerusalem, kemudian Yeremia mengirim surat kepada orang-orang di Babel, ya maksudnya orang-orang di Babel yang hidup di dalam pembuangan. 这个信就是耶利米写给以色列人，他们就在被掳到巴比伦那边。 Kita tahu bahwa mereka ditempatkan oleh Tuhan di tempat pembuangan itu oleh karena mereka terus berdosa kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan dan mereka tidak mau bertobat. 我们知道他们后来就被掳到巴比伦，因为他们一直不听神的话语， Sehingga Tuhan memberikan mereka kepada Raja Nebukadnezar yang kejam itu sebagai bagian pembelajaran bagi mereka, sebagai bagian penghukuman yang harus mereka terima. 所以上帝就惩罚他们，让他们学习，把他们掳到巴比伦，就是在尼布甲尼撒王残酷的一位王。 Kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahwa tempat di mana kamu aku buang. 如果我们看印尼文的话，在那边就说到一个地方被掳到一个地方，印尼语就是说被扔掉的一个地方。 Bukankah kata buang di dalam bahasa Indonesia seperti sampah? Sesuatu yang tidak berguna sama sekali, sesuatu yang tidak lagi dikehendaki, sesuatu yang dilepas begitu saja. 如果我们在印尼语看这个扔掉的词的话呢，就是我们已经不要的东西，要把它放下了，没有价值的，就是用于垃圾。 Bukankah kenyataannya Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka meskipun mereka tinggal di tempat yang dikatakan sebagai pembuangan itu. 事实上，上帝还是照顾、看顾他们，也爱他们。虽然他们住在这个巴比伦被掳的地方， Di dalam bahasa aslinya kata buang digunakan kata galah yang berarti diangkut, dibawa, dikirim atau diutus. 在原文这个扔掉的这个字是用 gala， 这个意思就是运输、发送、差遣。 Jadi barangkali lebih tepat jika ayat ini diterjemahkan, usahakanlah kesejahteraan kota tempat aku mengirimmu, tempat aku menempatkanmu di tempat pembuangan itu. 所以，可能我们可以翻得更正确。这个经文应该是“我所使你们被差遣到的那城”。 Dan kita melihat bahwa maksud Tuhan untuk Babel yang disebut sebagai tempat pembuangan itu sebenarnya adalah tempat di mana umat Allah bisa belajar, umat Allah bisa mengintrospeksi diri akan kasih Allah supaya manusia umat Allah itu bisa bertobat daripada dosa-dosa mereka. 所以我们可以看到，就是在那被掳的地方，就是被扔掉的地方，就是一个地方让这个人。 让这个神的名可以在那边学习悔改。 Bapak dan Ibu, Babel bukanlah tempat yang nyaman, yang aman, yang damai bagi umat Allah tinggal di sana.
弟兄姐妹们，这巴比伦不是一个舒适、安全或者和平的地方。 Mereka hidup sebagai orang jajahan, kelompok minoritas yang dipandang hina, yang menderita bukan saja secara lahiriah tetapi juga secara spiritualitas. 他们那边就看为被知名者，他们也是在身体上或者在属灵上，他们都有面对很多的难处。 Identitas mereka sebagai umat Allah menjadi tidak lagi nampak, saudara-saudara. 他们是一个神指明的身份吗？已经看不到了。 Belum lagi bait suci dihancurkan sehingga mereka sulit untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. 圣殿也被拆毁了，所以他们不能敬拜神。 Namun di dalam kehidupan mereka yang tidak ideal ini, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan berkenan untuk menghibur, berfirman, menguatkan mereka. 这样的不理想的情况下，神仍然的爱他们，以他的话语来坚固他们。 Di dalam kondisi yang tidak kondusif ini, Tuhan ingin agar umat Allah itu bisa melihat dari perspektif yang berbeda, dan perspektif itu adalah melihat dari perspektifnya Tuhan. 在这样的一个不适宜的状态下，神要让他的子民从不同的角度来看。 Tuhan ingin agar walaupun umat Allah tinggal dalam kondisi yang tidak ideal itu, tetapi mereka bisa mengalami kehadiran Tuhan. Mereka bisa tetap menjadi berkat bagi orang-orang lain yang mereka tinggal di dalamnya. 上帝要他们虽然住在一个不理想的地方，但是他们仍然可以与神同在，也可以让他们周围的人得到祝福。 Dan Tuhan ingin ketika mereka tinggal di Babel, mereka pun bisa menikmati hidup selayaknya mereka hidup di tanah perjanjian. 神也要他们住在巴比伦的时候，他们也可以享受到上帝的祝福，就是像他们在应许之地的时候。 Oleh karena itu dalam ayat 5 dan ayat 6 Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami. 所以在第5以第6节， Buatlah kebun. 上帝就说：“你们要盖造房屋，住在其中。 Buatlah kebun anggur untuk kamu nikmati hasilnya. 在种田园，吃其中所产的。 Bangunlah keluarga dan beranak cucu, yaitu mengambil istri untukmu, mengambil menantu untuk anak laki-lakimu, dan suami untuk anak perempuanmu, supaya kamu bertambah banyak. 起居生儿女，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里不能减少。” Saudara-saudara, mungkin banyak orang-orang umat Allah, orang Yehuda yang pada saat itu gelisah. 可能那时候有许多的犹太人，他们都很忧郁。 Apa yang harus kami perbuat di tanah ini, di tempat pembuangan ini? 我们在这被掳的地方需要做什么？ Barangkali nabi-nabi palsu itu bernubuat, kamu tidak akan lama lagi tinggal di sini. 可能假先知就说：“你们一定在这里，不久在这里了。” Oleh karena itu kamu tidak usah membangun apa-apa, kamu tidak usah berbuat apa-apa untuk kota di mana kamu tinggal ini. 所以你们不用建造什么，就住在这里。 Atau barangkali nabi-nabi palsu itu bernubuat, kamu harus melawan pemerintah, kamu harus melawan raja, kamu harus hidup sebagai orang-orang yang melawan akan ketidakadilan yang diterima oleh mereka. 或者假先知就让他们要去抵抗政府，就是在那个本地的政府。 Akan tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-8, ayat ke-9, Tuhan berkata, jangan dengarkan nabi-nabi palsu itu. 但是在第8节，我们就听到说，神说不要听这个假先知， Hanya dengarkanlah firman Tuhan. 只有听神的话语， Dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan kepadamu. 只有听神对你说的话语。 Tuhan mengatakan, dirikanlah rumah bagimu. 神对你说，你要造你的房屋， Tuhan mengatakan, buatlah kebun anggur bagimu. 你要栽种田园， Tuhan mengatakan, bangunlah keluarga bagimu. 你要娶妻生儿女。 Saudara-saudara, kita melihat bahwa di dalam pembuangan ini Tuhan tetap memberikan mereka tanggung jawab iman untuk mereka lakukan. 弟兄姐妹们，在这里，在被掳的地方，上帝还是给他们
一个信仰的责任。 Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota tempat tempat aku mengirimmu ke pembuangan, dan berdoalah untuk kota itu. 我所使你们被差遣到的那城，你们要为那城求平安，也为那城祷告耶和华。 Saudara-saudara, jadi tanggung jawab iman yang pertama bagi umat Allah terhadap Babel adalah mereka secara aktif mengupayakan kesejahteraan tempat di mana mereka tinggal. 所以是第一的，就是在以色列人他们第一的责任，就是要很主动着来实行神的使命。 Di dalam bahasa aslinya kata usaha ini juga bisa berarti mencari, mengejar, kejarlah kesejahteraan, carilah kesejahteraan, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal. 这个求平安，这个原文的求就是去追求、去寻找。 Saudara-saudara, Tuhan ingin agar umat Allah terlibat di dalam pembangunan kota Babel itu. 神要这个以色列的他的子民可以参与在巴比伦的发展。 Tuhan ingin agar orang-orang Israel yang dibuang itu mereka pun berpartisipasi di dalam mengembangkan, di dalam memajukan dalam hal perekonomian. 神也希望他们可以参与在巴比伦的金融、巴比伦的建造。 Tuhan ingin agar keberadaan orang-orang Israel di Babel itu menunjukkan diri mereka sebagai orang-orang yang memiliki moral yang baik. Mereka memiliki kehidupan spiritualitas yang baik yang dapat menjadi contoh, yang menjadi teladan. 上帝也要以色列在巴比伦，他们可以成为一个有很好的道德属灵的人。 Sehingga keberadaan mereka betul-betul mendatangkan kedamaian, kemakmuran, kesehatan, dan seterusnya bagi negeri. 让他们的存在带给巴比伦健康、富有，也平安。 Saudara-saudara, Tuhan ingin agar mereka dapat beranak cucu untuk melahirkan anak-anak ilahi, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang dapat menjadi contoh teladan bagi negeri itu. 上帝也要他们生儿女，让这儿女们可以成为在巴比伦，他们被掳在巴比伦那边的榜样。 Saudara, tanggung jawab iman yang kedua agar mereka berdoa bagi kota atau negeri tempat mereka tinggal. 第二的信仰责任就是为那城祷告。 Berdoa berarti bahwa orang-orang di orang-orang Yehuda di Babel ini mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dengan kekuatannya mereka sendiri. 他们需要祷告，因为靠着自己的力量，他们在巴比伦就不能执行神的旨意。 Tidak mungkin mereka dapat mensejahterakan kota mereka dengan kemampuan mereka, dengan kekuatan mereka yang ada pada mereka. 他们在那城不可能与自己的力量求平安。 Tuhan ingin agar mereka orang-orang Israel yang tinggal di Babel ini memiliki relasi yang terus intim dengan Tuhan. 神希望住在巴比伦的以色列人，他们与神有亲密的关系， Agar mereka tetap bersandar, tetap melekat kepada Tuhan. 让他们仍然的依靠神， Dan membawa negeri tempat mereka tinggal ini kepada Tuhan. 也带着他们住的地方献给神。 Mereka berdoa agar mereka bisa menjadi bagian dalam kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. 他们祷告，他们可以成为这城市的平安的一部分。 Saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Daniel, maka kita melihat bahwa ada orang-orang Israel yang begitu patuh kepada Tuhan. 如果我们看但以理书的话，我们可以看到有许多的以色列人，他们就是很顺服上帝的。 Khususnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh di mana mereka adalah orang-orang yang mempertanggungjawabkan iman mereka atas negeri di mana mereka tinggal. 就是但以理、撒特拉、米沙、阿贝尼哥，他们就是可以在上帝跟前来做好他们的本分，来负责任。
Kalau kita membaca Daniel pasal yang ke-6, di situ dituliskan bahwa Daniel adalah orang yang menjadi andalan dari raja. 如果我们在但以理书第6章看的话，那但以理就是王所信任的人。 Dia adalah orang kepercayaan raja yang melebihi dari wakil-wakil raja yang lain, yang melebihi daripada penguasa-penguasa, pejabat-pejabat di seluruh negeri Babel itu. 但以理是在全国是是王所信任的人，他也超乎所有的总长。 Keberadaan Daniel sungguh-sungguh mengambil bagian dalam kesejahteraan negeri, kesejahteraan tempat kota-kota di mana dia ditempatkan. 但以理的存在真的是有一个对他住的地方、居住的地方有很大的影响。 Dan kita juga melihat bagaimana Daniel tetap menjaga spiritualitasnya, relasinya dengan Tuhan. 我们也看到但以理如此的一直在神的跟前，一直在神的面前来保守自己的信心。 Kita melihat kehidupan spiritualitas Daniel yang tekun berdoa setiap hari 3 kali sehari sebagaimana yang biasa dia lakukan. 我们看到但以理的属灵生活，就是一天3次的对神祷告。 Saudara-saudara, Tuhan juga ingin supaya kita hidup seperti Daniel pada masa sekarang ini untuk bangsa kita. 上帝也要我们每个人可以像但以理这样，就是为主而活。 Dan lebih dari segalanya Tuhan Yesus memberikan teladan contoh yang sempurna bagi kita. 特别的就是有耶稣基督为我们做了一个好榜样。 Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan perubahan yang besar bagi dunia. 耶稣来到世间，就带给我们很大的改变。 Tuhan Yesus datang untuk membawa shalom, membawa damai sejahtera bagi dunia. 主耶稣来到世界上，就带给我们一个大平安。 Bukan saja bagi tempat kota di mana dia dilahirkan, tetapi bagi bangsanya, bagi seluruh umat manusia. 不单是在耶稣出生的地方，但是就是在全球。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita bagi bumi, bagi negeri, bagi kota di mana kita tinggal. 主耶稣也教导我们，让我们如此的对我们的国家负责任。 Salah satunya dikatakan di dalam Lukas 20 ayat 25, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 在路加福音第20章第25节，这样，凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。 Jadi iman kepada Allah bukan saja relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan relasi kita dengan masyarakat, dengan sesama kita. 我们对上帝的信心，不单是只有我们与上帝的关系，但是也是我们对这社会的关系。 Bapak dan Ibu, bukan kebetulan Tuhan menempatkan kita di Indonesia. 弟兄姐妹，这今天我们住在印尼，不是一个巧合。 Ketika kita dilahirkan, kita tidak bisa pilih kita tinggal di mana, kita hidup dalam keluarga siapa papa dan mama kita. 我们成为人类，我们无法选择我们的父母，我们出生地在哪里。 Di dalam kedaulatannya Tuhan menempatkan kita di Indonesia, di negeri ini. 在主的主权，主安置我们在印尼。 Beberapa hari lagi kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. 再过几天，我们将庆祝我们印尼的国庆日。 Mari Bapak Ibu kita aplikasikan firman Tuhan yang sudah kita dengar ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. 弟兄姐妹们，来吧，我们一起来使用神的话语，在我们的生活中。 Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak karena kita bukan pejabat, kita bukan orang-orang di dalam pemerintahan. 可能我们因为不是政府人员，我们不能做的很多。 Tetapi kita bisa mengambil bagian di dalam mengupayakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. 但是我们可以参与这个工作，就是在我们居住的地方，我们可以求平安。 Kita bisa patuh terhadap peraturan-peraturan dibuat oleh pemerintah. 我们也可以顺从政府的
的规矩。 Kita bisa ikut tertib di dalam kita berkendara di dalam berlalu lintas. 我们也顺服了在驾驶交通的法则。 Kita bisa ikut mengambil bagian dalam menjaga kebersihan lingkungan di mana tempat kita tinggal. 在我们的环境中，我们也可以保持清洁。 Kita patuh untuk membayar pajak, kemudian kita patuh untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. 我们也遵守纳税的规定，也不做犯法的事。 Dan kita bisa memperhatikan kesejahteraan karyawan di mana mereka bekerja di tempat kita. 我们也要关注在与我们工作的员工他们的福利。 Dan tentunya kita juga bisa berdoa setiap hari bagi bangsa kita. 当然，我们也每一天可以为我们的国家祷告。 Baik di dalam doa kita pribadi, kita berdoa bersama-sama. Ingat bangsa kita, ingat negeri kita, kita doakan. 当我们做个人祷告的时候，或者在群体祷告，我们来纪念我们的国家。 Sehingga apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita mengambil bagian dalam tanggung jawab iman kepada negeri ini boleh terwujud dalam kehidupan kita. 好让神的旨意，就是要我们为我们居住的地方求平安，可以实现在我们的生活中。 Amin. 阿门。 Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. 主，我们谢谢你，我们可以听你的话语。 Tolonglah kami untuk melakukan persis sama seperti yang Tuhan mau. 主啊，求你帮助我们，让我们可以做出像你要我们做的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。